kamunya tak ada lah. Ini tengok tingkatan PDPR, tingkat tengok kalau cikgu search tengok tak ada orang tengok pun betul tak? Kadang-kadang sebab tu cikgu kalau tak masuk dalam video pun orang tak boleh marah pun kan. Tengok yang ni tengok cikgu buat yang minggu yang sebelumnya ni ya kan. Graf fungsi bahagian 2 tu. Tak ada orang tengok pun betul tak? Tak ada view pun. Bila kita tengok view dia kamu tak apalah sebab kamu dah masuk kan, tengok ni kosong pun. Maksudnya tak ada orang tengok pun betul tak? Nah, ada banyak lagi kamu boleh tengok lagi ada video-video yang yang di-share oleh cikgu-cikgu lain pun banyak, okey. Dalam internet ni dah banyak, betul tak? Okey, jadi dah cukup masa dia. Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semualah. Okey, terima kasih kerana macam ada setengah tu masuk dari awal lagi tunggu dengan cikgu pukul 12 lebih lagi. Okey. Jadi untuk hari ini seperti yang cikgu bagi tahu kat dalam grup WhatsApp tu, kita akan sambungkan graf fungsi, tajuk graf fungsi ini bagi standard pembelajaran yang kedua. Cuma hari ini cikgu akan tengok standard pembelajaran yang standard kandungan yang kedua, pembelajaran yang kedua dan ketiga ya, iaitu sebenarnya kita nak ada satu kemahiran lagi, walaupun itu cikgu dah terang lah, mungkin ada setengah orang tak perasan kot. Kemahiran mentafsir graf. Maksudnya jika diberi graf kepada kita boleh cari nilai dia ataupun kita boleh baca maklumat daripada graf lah, okey. Dan yang kedua kita nak selesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi lah, okey. Itu je lah. Jadi kalau kamu tengok sekarang ni cikgu tunjuk di muka surat B4 ni cikgu tak buat tak Asad. Sementara duduk sembang dengan kamu tadi, cikgu cuba buat yang ni lah. Ada siapa yang dah cuba dah yang ni? Surat 84 tu yang graf tu. Okey, dia cerita sebiji batu, kita duduk atas bangunan tu yang tinggi kot sebab dia kata batu tu tinggi kan 48 meter di atas tanah. Macam kamu pegang batu lepas tu kamu letak dia jatuh. Dalam 6 saat dia sampai ke tanah lah. Ini tanah lah. Okey. Bila kita lukis graf dia bentuk dia macam ni ya. Macam separuh bulatan lah. Okey. Separuh bulatan. Separuh N ataupun separuh N lah. Okey. Jadi cara nak lukis dia mesti ingat kan. Okey. Cara nak lukis dia tahu kan. Boleh tak? First sekali tengok. Yang itu kita bincang. Mesti ada jadual nilai. Okey. Jadual nilai ni kamu akan lukis kat sini lah. Okey. Dia kata skala dia pada paksi T. 2 cm kepada 1 saat. Ini saat ni lah. T time ni saat ni. Okey. Dan 2 cm kepada 5 meter. 5 meter ni pasal H. Okey, graf H. Jadi cikgu dah lukis skala dia tu. Kamu tengok ni paksi H lawan paksi T. Okey, yang ni ya. Ini skala dia. Skala yang dia beri, dia kata yang ni 2 cm 1 unit. Yang ni 2 cm 5 unit. Dan terusnya kita plotkan titik dia lah, betul tak? Titik ni 0, 48, 1, 46, tanda semua. Dan seterusnya apa yang kita buat bila kita nak lukis graf, kita sambungkan semua titik tu lah. Okay, sambung titik. Kita nak ambil hijau lah. Okay. Jaga sikit lah sambung titik ni. Kita dah bagi kecil dulu. Okay, sambung. Yang ni lah. Kalau kamu lukis kat kertas garam kamu sambung. Okay. Okay. Allah. Patutnya dia sama. Dia kena pusing sikit lah. Allah, lari pula. Patutnya kalau kamu kena ni. Okay. Cikgu susah sikit lah. Cikgu lukis atas screen lah. Dia jadi macam tu lah. Okay. Patutnya dia kena orang kata bersih lah. Kena bersih lah. Macam ni dia jadi macam kamu tengok ketak-ketak tak elok lah. Okay. Nanti bila kita baca balik nilai dia tak elok lah. Tujuan cikgu buat ni untuk kita guna dia sebagai macam mana kita nak tafsir graf lah. Okay. Jadi soalan dia macam ni lah. Okay. Dia akan bagi soalan, dia akan tanya. Yang ni bila kamu lukis graf ni satu kemahiran yang kita buat hari tu kan. Yang kita lukis yang 4 jenis graf tu. Okay. Yang ni semua kemahiran melukis graf lah.
Kamu janganlah cuba 4 tu saja, kena cuba lagi. Okay? Banyak sikit baru dah dapat kemahiran tu. Jadi sekarang ni cikgu nak tengok ni macam mana kita nak jawab soalan yang bila dia tanya berdasarkan graf. Bila dia kata berdasarkan graf maksudnya kita kena rujuk kepada graf yang kita lukis tu lah. Ataupun graf yang dia bagi ya. Okay? Cari ya, macam mana kita nak cari? Maksudnya kita tak boleh ni, kita mesti guna graf yang kita buat ataupun graf yang dia bagi ni. Kita nak cari nilai tinggi batu tu selepas 2.5 saat. Jadi apa yang kita buat? Tengok, kita tahu 2.5 saat letak kat mana? Okay, 2.5 saat. Tengok, ini 2, ini 3. Jadi 2.5 saat kat sini lah kan. 2.5 saat kat sini, okay, kat graf ni. Jadi apa yang kamu buat untuk cari tinggi batu tu, sebab kita tahu Pak CY ni menunjukkan, Pak CY ni, H ni tinggi batu lah, tinggi batu dalam meter kan. Yang ni masa dia. Jadi apa yang kamu buat, bila kamu dapat soalan yang macam ni, kita nak cari tinggi batu ni selepas 2, kita buat satu garis putih-putih kat sini, ni, betul ni. Okay. Kamu buat satu garis putih-putus. Okay, tengok cikgu punya sengit-sengit lah. Okay, kamu punya betul elok lah. Okay. Buat ini sampai sini, sampai biar lebih sikit tak apa. Yang penting kita nak sampai dia bertemu dengan tempat dia bertemu dengan ni, tempat yang dia bertemu dengan graf tu. Okay. Dan lepas tu apa yang kita buat adalah kita ambil pembaris, kita letak kat sini lagi. Ni kita buat yang tempat yang bertemu ni macam ni. Jadi berapa tinggi dia kita baca kat sini lah nilai dia. Ni kalau macam cikgunya ni graf lebih kurang, tengok kalau, sebab tu kamu kena tahu juga skala ni dia kan. Dia kata ini 2 cm 5, maksud tengah-tengah ni 2.5. Satu kotak tu 0.5 lah. 2 kotak tu kira 1. Sebab kalau kamu tengok kertas graf, 2 cm ni dia ada 10 kotak kecil kan. Jadi yang ni tengok kamu baca-baca lebih kurang 35, 36, 37 lah. Ataupun 37.5. Kalau ikut cikgunya 37.5 lah. Jadi benda ni kita baca daripada graf. Itu yang kita panggil kemahiran mentafsir graf lah. Okay. Dan tengok jawapan kita. Soalan ni, maksudnya apa yang kita dapat nak jawab soalan ni, kita tengok berpandukan graf. Kita tengok graf. Nak dapat ni, dia bagi, kita tulis ni, kita sambung graf, kita tengok yang baca. Jadi kita baca dia 37.5 meter. Kamu mungkin dapat jawapan dia 37, 36. Kenapa jadi macam tu? Kenapa semua orang tak akan sama? Ada orang dapat 38 lagi. Kenapa tak sama? Sama tak sama ni bergantung pada kejituan graf yang kita lukis tadi ya kan. Ada orang lukis graf dia cantik sikit kan. Mungkin lebih tepat. Sebab tu kita perlu bila kita lukis graf tu, graf kita tu kena lukis dengan kita kata dengan bersih lah, okey. Bersih. Tak mau ada macam ni lah, okey. Sepatutnya garis tu barulah jawapan kita, nilai kita nanti kita baca tu tepat lah, okey. Tapi sebenarnya dia ada ralat lah. Okey, ralat sebab mata kita kadang-kadang kita lukis kan, tangan kita. Jadi kalau lari 0.5 ataupun lebih 0.5 dia yang betul lah. Maksudnya plus minus 0.5 meter lah. Maksudnya kalau ini 38 pun betul, 37.5 pun betul, 37 pun betul. Dia ada range dia lah, okey, jawapan dia tu. Sebab benda ni kita dapat daripada graf, okey. Lain pada yang kamu tekan sini. Satu cara lagi boleh juga kamu tekan, kamu cari. Tapi sini kita tak ada fungsi dia, kita tak boleh kan. Ada kadang-kadang dia bagi fungsi, kita boleh tekan kalkulator ya kan. Ganti nilai X sama dengan 2.5, kita dapat nilai fungsi dia kan. Tapi kat sini tak boleh sebab dia tak bagi. Jadi kita kena betul-betul kena guna graf. Okey, boleh kot. Sebab tak ada suara, tinggal ingat kamu boleh lah. Okey. Yang kedua pula, masa apabila batu itu berada 25 meter di atas tanah. Yang ni pula, Syasha dan Syazra pun nak masuk. Okey. Yang ni pula terbalik pula. Dia tanya, apabila batu tu berada 25 meter di atas tanah,
berapa masa dia. Okey. Sama juga. Yang ni kita ambil pen warna hitam pula lah. Okey. Tengok, kamu tengok 25 tang ni kan. Jadi kamu buat putui ni. Ni tengok dia bertemu dekat sini kan. Jadi buat satu lagi yang garis yang putui-putui yang di mana dia ni tempat ni pastikan depa ni berserenjang. Garis yang betul-betul 25 tadi tu 25 meter tu dia bersilang dengan garis graf kita tu yang hijau tu kan. Jangan kita baca bawah ni lagi. Then sampai sini kita kena baca nilai ni lah. Ni dia 4 lebih kan. 4 poin berapa. Sebab yang ni tengok yang ni 2 cm 1 unit. Maksudnya satu kotak tu 0.1 lah. Kalau ikut graf cikgu ni 4.4 lah. 4.4. Mungkin kamu tu graf lain sebab bila kamu lukis tu cantik dia mungkin 4.5 kan. Tak apa, dia ada range dia. Okey. Jadi jawapan kamu berapa? Kalau cikgu 4.4. Itu cara dia kita nak baca maklumat daripada graf. Yang dua ni maksudnya untuk yang kedua tu bila dia tanya batu tu pada masa bila dia 25 meter daripada arah tanah, kita baca daripada graf tu je lah 4.4 saat. Mana nak dapat ni? Kita dapat daripada graf lah. Semua ni dapat daripada graf. Selvum dapat 4.2. Boleh lah sebab tu cikgu kata bergantung kepada bila kamu lukis graf tu. Faham tak? Kalau cikgu tengok graf cikgu kan sana ketak sebab tu cikgu ni kan. Tak apa, jangan risau. Bila kamu baca dari graf memang dia akan ada ralat lah. Okay? Orang kata ada lari sikit lah kan. Sebab kita bukan tepatnya kita lukis ni kan. Kadang-kadang tangan kita lari sana lari sini sengit sikit kan. 4.2 betul lah. Okay? Nah. Boleh nah? Sebab semua ni bergantung pada graf yang kita lukis ataupun graf yang diberi ya. Okey. Barulah kita dapat jawapan. Itu cara kita nak baca graf lah, okey. Jadi kalau ada apa-apa masalah dia tanya lagi. Okey, seterusnya kita tengok soalan penyelesaian masalah lah, okey. Yang berkaitan dengan graf. Kadang-kadang penyelesaian masalah dia tak bagi pun graf. Okey. Yang ni dia kata diberi bawah ni. Ni soalan ni tengok, dia tak bagi graf pun. Tapi problem solving yang involve maksudnya soalan penyelesaian masalah lah. Okay. Soalan penyelesaian masalah ni. Okay. Soalan masalah. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Yang ni tengok. Titik tu, bila kamu ingat balik, titik ni kita dapat daripada mana? Macam satu titik ni, yang cikgu guna ni, titik ni kita dapat daripada jadual dia kan. Jadual ni 048 ni. Maksudnya bila dia bagi satu titik kita tahu ambil ni pun sama, ini pun sama. Maksudnya bila nilai X dia ni dia akan memuaskan persamaan tu lah. Jadi kalau soalan ini, tengok soalan ni dia tanya satu titik ni, kita mau tulis ni kita padam nampak, okey. Titik ni boleh tengok buku kamu juga, okey, muka surat 85 tu kan, okey. Ni titik ni terletak pada garis ini, okey, garis ini, okey. Jadi sebenarnya kita boleh cari kan nilai P, nilai Q ni, betul tak? Dengan apa? Tengok. Kalau kamu tengok negatif 2 ni sebenarnya nilai negatif 2 ni sebenarnya nilai apa? Nilai X dia lah. P ni sebenarnya nilai Y dia lah, betul tak? Bila X sama dengan negatif 2, Y sama berapa? Jadi sebenarnya yang nilai PQ ni kita boleh carilah dengan ganti dalam fungsi yang diberi ni lah. Okay. Maksudnya nak cari P, tengok kita nak cari P, kita ada persamaan dan titik. Okay. Maksudnya bila X sama dengan negatif 2, kita akan dapat nilai P lah. P itu adalah nilai Y ya. Jadi apa yang kamu buat adalah ganti je lah. Y ataupun P ni boleh tulis P siap. 2 darab
tempat X ganti dengan negatif 2 kuasa 3 tolak 5. Y ni sebenarnya boleh jadi P ya. Kan P kan. Kita nak cari P kan. Bila X negatif 2, Y itu sama dengan P ya. Okay. Dekat jadual nilai pun sama juga macam tu. Jadi kita kira je lah. Negatif 2 kuasa 3, negatif 8. Negatif 8 darab 2, negatif 16 tolak 5. Jadi negatif 21 lah. Betul tak? Betul, 7 bagus. Dia dah cuba dah kot. Siapa dah cuba respon kat cikgu dah cepat lagi. Kan tidak cikgu cakap sorang-sorang. Cikgu agak kamu tak tahu lah. Okay. Kalau tahu bagus lah. Okay. Sama juga yang nombor 2. Siapa dah cuba? Depan dia apa? Nombor 2. Untuk 2. Cikgu tak cukup tempat. Cikgu tulis kat sini. Okay. 2 dalam samaan yang sama juga. Tapi sekarang ni titik dia lain kan. Dia bagi 5Q. Okay. Maksudnya bila X sama dengan 5, Q sama dengan apa ataupun Y sama dengan apa lah bila kamu nak tulis macam ni boleh. Bila X sama dengan 5, Y ataupun Q tu sama dengan berapa. Okay. Jadi ganti je. Y ataupun Q teruslah. Q sama dengan 2 darab 5 kuasa 3 tolak 5. 7 dapat apa? 245. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 225. 225 kali 2. Banyak lah ni. Kalkulator cikgu mana? 225 kali ni 250. Tolak dia. Okay. Betul lah ni dia akan dapat 250 tolak 5, kamu akan dapat 245. Guna kalkulator ya ni. Okay. 245, 7. Betul lah. Okay. Betul. Itu je dah. Maksudnya kalau diberi, yang penting kat sini kamu kena faham. Kalau dia bagi kat kita persamaan dan satu titik, kita boleh cari titik yang satu lagi. Okay tak? Itu. Okay. Boleh? Okay. Bagus. Ya. Yang belum cuba nanti boleh cuba. Okay. Tengok yang B pula. Yang B ni dia bagi graf kat kita. Graf. Okay. Soalan cikgu teruk. Kamu tengok kamu. Rajah menunjukkan persamaan. Dia kata Y. Y. Graf fungsi Y sama dengan X kuasa 2. Tengok ini kuadratik kan. X kuasa 2 tambah 3X tolak 10. Okay. Ini fungsi yang dia bagi kat sini ni. Cikgu tak nampak tu. Okay. Soalan dia tanya nilai P dengan Q. Macam mana cari nilai P dengan Q ni? Okay. Ada kaitan dengan A juga. Siapa tahu macam mana cari? Kita cari nilai P dulu, kita cari nilai Q dulu, barulah kita jawab soalan ni. Sebab soalan ni dia nak cari P tambah Q kan. Okay. Tapi untuk soalan ni kita kena cari nilai P, nilai Q dululah. Dekat ni titik ni P ni, bolehlah kita tahu koordinat dia. P ni nilai sebenarnya bagi X kan dia P. Y dia berapa? Y dia berapa? Kalau sini P, X dia P, Y dia sifar lah dia. Y sifar lah kat sini kan. Sini sama juga bila dia Q, Y sifar lah. Kan dekat sini nilai Y sifar lah, nilai Y sifar. Dan kita akan dapat dua nilai lah. X ni, X ada dua nilai. Sebab dia kuadratik. Okay, untuk jawab soalan ni dia kena ada kemahiran bab yang kita belajar dulu tu, apa ungkapan algebra, pemfaktoran semua tu. Okay. Cara dia kamu nak dapat nilai dua-dua ni. Okay. First kali kita tahu nak cari PQ, Y ni sama dengan kosong. Okay. Bila Y sama dengan sifar, Y ni Y. Okay. Jadi cikgu ubah lagi X kuasa 2 tambah 3X tolak 10 sama dengan kosong lah. Terbalik lah tu kat tempat ni. Okay. Yang ni depan, yang ni belakang. Okay. Jadi kalau macam ni susah nak cari bila sebab X dia ada 2 X kuasa 2 ni kan.
Jadi kita kena faktorkan dia. Ingat lagi lah faktor. Kalau tak ingat, kena ingat balik tajuk. Kalau depan dia satu ni X lah, okay. Yang boleh guna yang tu ya. Ni. Boleh guna ini X kali X, X kuasa 2. Yang tepi ni nak dapat 10, boleh 5 kali 2, 10 kan. Ya. Tapi satu tu negatif kan. Nanti kita terletak mana satu negatif. Yang ni tengok, yang ni positif. Kita cuba darab selang tu. 5X, ni darab kau ni, 2X. Sini kita nak jawapan dia 3X kan. Jadi maksudnya ini negatif lah. Ini negatif. Ini kan negatif. Then kita salin balik jawapan dia. Ingat lagi. X tambah 5, X tolak 2. Tengok, kalau nak bagi ini kosong, maksudnya salah satu kosong lah. Daripada sini kita boleh dapat lah X tambah 5 sama sifar, jadi X sama dengan negatif 5. X tolak 2 sama sifar, X sama dengan 2. Jadi, P berapa? Tengok, satu ni kalau kamu tengok daripada sartah Cartesian ni, yang sebelah sini nombor dia negatif, sebelah sini positif kan. Jadi P ni negatif 5 lah. Q ni 2 lah. Okay. Maksudnya daripada situ baru kita dapat P sama dengan negatif 5, Q sama dengan 2. Jadi barulah kita buat P tambah Q, negatif 5 tambah 2. Jadi negatif 3 lah jawapan akhir dia. Tapi tengok panjang juga lah kita nak cara, dah banyak cara dia. Okay. Pening sikit lah. Okay. Dia gabung dengan tajuk yang lama-lama. Okay. Boleh? Patutnya nanti yang ni pun kamu akan belajar lagi di tingkatan 5. Okay. Dia akan sambung lagi tingkatan 5. Okay. Untuk kamu sekarang ni, tahap kamu ni kita concentrate macam mana nak lukis graf lah. Okay. Dan nak baca maklumat daripada graf je lah. Okay. Yang penting untuk kamu setakat ni, kamu patut tahu macam mana kita nak lukis graf fungsi. Kalau dia bagi fungsi, kita cari nilai, kita lukis skala, dan kita plotkan titik, kita sambung. Itu je. Okay. Yang macam ni, dia nanti dia akan sambung lagi, akan belajar lagi. Jangan risau sangat lah. Okay. Okay, next kita tengok yang soalan satu lagi ni. Yang ni dia macam tadi dia bagi kat titik tu, dia bagi satu titik yang tak bagi kan. Sekarang ni dia tak bagi dekat fungsi yang diberi tu tak penuh, faham tak? Fungsi yang diberi tu ada satu nilai pun boleh ubah lagi kat sini ni. Okay. Tapi dia bagi kat kita titik dia penuh. Jadi macam mana kita nak cari nilai M lah. Ini ya. Okay. Kalau yang A tadi, fungsi tu lengkap dia bagi kita kan. Titik tu satu yang kurang. Sekarang ni fungsi tu tak lengkap, titik tu lengkap. Jadi tak payah risau semua kamu yang faham konsep dia. Bila satu fungsi tu melalui titik tu, kedua-dua titik tu akan nilai X dan nilai Y dia sepadan dengan fungsi tu lah. Jadi kamu boleh ganti nilai X dan nilai Y di dalam fungsi tu, then kita boleh dapat M lah. Kalau tiga-tiga pun boleh ubah, dia tak bagi, macam mana dapat kan? Dia mesti kena bagi 2. Okay? Dia dah bagi 2, jadi kita ganti, kita akan dapat nilai M. Okay? Tak payah risau. Tengok nampak macam pening kan? Tapi tengok, sebenarnya apa yang kamu nak buat, tengok, kita dah ada, dia dah bagi persamaan fungsi kat kita, 2X kuasa 3 tolak 5X tambah M. Dan dia bagi kat kita satu titik, koordinat. Okay? Jadi apa yang kita buat, kita gantilah bila X ini X3, Y28. Jadi kita ganti je Y28, X sama dengan 3. Tolak, jangan lupa. Okay, 3. Then tinggal M, betul tak? Kalau kamu selesaikan ini, dapat M lah. Jadi sebab tu dia kata tak payah risau. Kan, sama je. Okay. Maksudnya kalau satu garis melalui titik tu akan memuaskan fungsi tu lah. Kita ganti saja. Okay. Dan cuba kira nak. 3, 3, 9, 9 kali 27. 27 kali 2, 54. Tolak 15 tambah M. Okay.
Biar belah sini pun boleh. Kamu nak selesai yang ni dulu pun boleh. Okey. Ada banyak cara. Okey. Tak apa kita buat. 55 tolak ni 40, 39 ke nah. Okey. Tambah M. Ya, 54 tolak 15 kan. Lepas tu M. M. Macam nak hilang ni, kita tolak kan. 28 tolak 39. Okey. Kita nak. Tolak sini pun dah habis dah. Jadi M sama dengan, tengok main sini lah tak cukup 4. M sama dengan, tengok. Positif kecil, negatif besar, mesti jawapan dia negatif lah. Kamu tekan kalkulator pun boleh kan. 1/11. Boleh lah, itu je. Besar tak kan? Ada apa nak tanya? Dah habis dah tajuk ni. Okay. Dah habis dah tajuk untuk graf fungsi ni. Dia sebab tu dia kata tajuk-tajuk yang belakang ni macam pengenalan bagi kamu lah kan. Dia akan sambung lagi. Contoh nanti kita belajar tajuk, lepas ni tajuk laju pecutan. Lepas tu ada tajuk kecurunan, apa semua tu dia akan sambung dengan lagi ya. Okay. Yang ni macam pengenalan pada tajuk-tajuk yang kamu akan belajar nanti ya. Okay. Okay, ada apa nak tanya? Boleh dengar suara cikgu kan? Kan cikgu cakap seorang-seorang kan? Dengar cikgu, dengar. Bagus suara ni. Okay. Bagus. Tak takut risau nanti kamu tak dengar. Okay, ada apa soalan lagi? Ada apa nak tanya balik apa yang kita dah belajar ni? Untuk tajuk ni ada 2 standard kandungan dia. Yang satu itu kita belajar awal-awal itu fungsi kan. Apa itu fungsi kan? Okay, ingat balik. Lepas tu baru kita belajar yang kedua tu baru graf fungsi ya. Bukan semua hubungan adalah fungsi ya, kena ingat tu. Okay, ada 2 hubungan dia. Terutama yang hubungan yang kodomen dia satu saja baru dia jadi fungsi ya. Hubungan satu dengan satu dan hubungan banyak dengan satu adalah fungsi kan. Yang lain-lain bukan fungsi. Okay, kena ingat kau itu. Yang lepas tu baru kita belajar graf fungsi. Okay. Graf fungsi itu sebenarnya sebahagian cara kita nak menunjukkan fungsi lah. Sebab fungsi itu kita boleh tunjukkan dengan berbagai cara kan. Pasangan tertib, gambar rajah anak panah, graf lah salah satu dia. Okay. Graf tu sebenarnya salah satu cara untuk kita menunjukkan hubungan fungsi. Okay. Okay, dah. Dan kita cuba soalan yang bawah lah. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lah. Cikgu tak. Cikgu tak tahu apa kamu tak tahu. Okay. Kalau kamu dah tahu, baguslah. Okay. Tengok soalan nombor 1 dah jawab. Siapa dah jawab? Boleh angkat tangan pun. Seven dah jawab A. Dia tanya yang mana satu fungsi kan. Ingat balik lah. Okay. Fungsi mesti dia setiap satu input tu hanya ada satu output lah. Ataupun mesti ada satu image sajalah. Kalau kamu tengok yang ni dia tak ada apa? Dia tak ada image, tak boleh. Yang ni satu. Yang ni sebab dia ada 2 ni kan. Yang ni boleh ni. Yang ni no, sampai 2 ni susah okey kan. Yang ni pun sama, Y ni ada 2 image. Y ni ada 2. Yang ni pun ada 2. Yang ni sebab dia tertinggal satu. Jadi yang ni hubungan dia kita panggil satu-satu. Betul lah, Seven jawab betul. A1A. Nah. Siapa yang kurang faham lagi ni cuba tanya. Nombor 2. Dia dah habaq dah. Ini adalah satu fungsi. Jadi kita anggap dia fungsi ya. 2 dapat 8, 5 dapat 10, 20, 7 dapat 28. Add ni berapa? Maksudnya kamu boleh tengok macam, sebenarnya kita boleh anggap polar juga kan. Polar. 2 dapat 8 macam mana? 2 kali 4. 5 kali 4, 20. 7 kali 4, 26. Maksudnya yang ni fungsi dia darab 4. Kalau kamu boleh nampak lah kan. Okay. Jadi yang ni apa darab 4? 36 bagi 4 jadi 9. Okay. Bagus. Okay. Yang lain-lain pun harap dah cuba lah kan. Kalau kamu tak cuba, cikgu tak tahu kamu boleh jawab ke tak kan. Tapi soalan tak susah lah kan. Nombor 3.
Oh, ni antara yang berikut yang, soalan ni salah kot. Manakah bukan kot ni ejaan ni kot. No? Tak tak. Manakah bukan satu fungsi? Bukan satu fungsi. Yang ni linear kita tahu kan. Fungsi linear. Yang ni kuadratik kan. Yang ni nak macam apa ni? Boleh jadi kalau dia sambung lagi dia jadi linear ke apa kan. Tapi yang penting tak, bila kita lukis dia akan ada, tiap ni ada satu. Kenapa jawapan dia D? Kenapa jawapan dia D? Sebab tengok, kamu tengok sini, bila X sama dengan 1 lah, contoh kita ambil ni kan, 1 kan. Dia ada dua apa? Dua nilai Y dia tu. Maksudnya bila kita lukis kat sini, 1, dia akan dapat dua nilai kat sini. Betul tak? Jadi dia tak boleh ada dua macam ni kan. Selalu ingat output ataupun domain, kodomain ni tak boleh ada, ataupun julat ni tak boleh ada dua, dia mesti satu-satu. Sebab tu D tu, bila kamu lukis dalam pasangan tertik, kamu nampak dia salah tu. Betul tak? Walaupun graf tu nampak dia pelik kan. Mana ada kita lukis bentuk C terbalik kan. Graf linear ni boleh. Ini graf linear, ini kuadratik. Yang ni boleh jadi dia, kalau kita sambung lagi dia jadi kod ni pun boleh, ataupun dia syarat dia tak mau, dia tak bolam macam ni lah tengok. Yang ni kan ada dua ni bila kita tulis kan. Bagi satu nilai X ni dia ada dua nilai Y ni. Y1, Y2. Dia tak boleh tu. Lagipun tak ada kan graf yang bentuk macam ni kita tengok kan. Betul tak? Okay. Yang ni dia tanya yang mana menunjukkan hubungan banyak kepada banyak. Kalau tengok dia tak kata fungsi tau. Kalau banyak kepada banyak ni sebab dia akan kata hubungan sebab dia bukan fungsi. Okay. Jadi jawapan apa? A ya kan. Tengok yang ni pun ada dua, kat sini pun ada dua kan. Jadi A jawapan dia. Yang ni satu, ni fungsi. Yang ni fungsi, ni fungsi linear. Yang ni fungsi salingan. Yang ni fungsi, ni bentuk F lah, macam F kan, F, okay, F. Ini fungsi kubik. Kuasa 3 punya, okay. Sebab tu kalau kita kenal graf pun senang juga, okay. Okay, yang lain boleh ke cikgu nak pergi yang bab yang lukis graf lah. Okay, tak apa kamu cuba dah, nombor 5. Yang ni dia, kalau cikgu jawab semua lagi, semua ni kan. Kamu cuba. Ni sama je, ni ganti kan. Bila tengok, yang ni macam yang kita buat tadi ya. Dia bagi satu fungsi Y sama dengan 5 tambah 3X tolak 2X kuasa 2. Lepas tu dia suruh cari Y apabila X sama dengan negatif 3. Nak guna kalkulator boleh? Ingat je guna kalkulator. Siapa ingat? Angkat tangan. Tekan kat situ je kan suruh cakap. Siapa tahu macam mana nak guna kalkulator? Tekan, bagus Hazim tahu. Lagi? Selvum tahu. Lain-lain? Akhir tahu tak nak guna kalkulator nak kira? Hazim pun tahu. Selvum pun tahu. Bagus. Lagi yang lain-lain? Tak tahu lah. Tak tahu nak guna kalkulator tu. Macam mana nak kira tu. 2 orang yang boleh. Bagus. Okey. Banyak orang lagi ni. Berapa belas orang lagi. Macam mana? Nak cikgu tunjuk ke tak payah? Siapa nak suruh cikgu tunjuk guna kalkulator kira nombor 5? Angkat tangan. Tekan, angkat tangan. Kalau tak ada, cikgu tunjuk. Syasha nak. Okey, bagus. Terima kasih Syasha. Tak apa. Seorang nak pun tak cikgu tunjuk je. First sekali ambil kalkulator. Kalkulator mesti 570 kot juga dah. Kalau 370 mungkin tak boleh kot. Okey. Tak apa kalau belum ada ni. Okey, yang ni kalkulator kamu. Okey, cikgu tekan kat sini nanti kamu tengok kita first kali kalau nak cari nilai ni guna kalkulator ni macam kita cari jadual nilai pun sama juga nanti. Okey. Kita cuba masukkan bahagian ni dulu ni. Y sama dengan ni. Yang dalam ni 5 tambah 3X tolak 2X kuasa 2 ni kita kena masuk. Cara nak masuk dia, nombor macam biasa je. Tekan 5. 5 tambah 3 macam biasa. Okay, bila X ni kamu tekan alpha ni, merah ni. Tengok bila dekat skrin tu ada gambar, cikgu letak dekat mouse tu kan. Tekan alpha dan naik A tu, tekan tutup kurungan ni. Dia jadi X lah, 3X lah kan. Dah betul.
Tolak lah. 2 nombor macam biasa. X juga, tekan alpha lagi. Tekan tutup kurungan ni, X. Sekarang ni ada X kuasa 2, kamu tekan kuasa 2 ni. Tu. Tengok yang screen ni, yang atas screen kamu tu, dalam komputer tu, sama dengan yang cikgu bulat kat atas soalan tu. Dah betul dah lah. Okay? Kalau tak sama tu nanti jawapan dia lain lah. Pastikan dia sama. Then tekan calculation ni, CALC ni. Dia akan naik X berapa dia tanya. Jadi sini dia habaq naik X -3. Kamu tekan -3. Boleh guna ni ya. Tekan -3. Tekan sama dengan. Tu jawapan dia -22 C. Saya pun dah dapat jawapan dah. Itu cara nak guna calculator lah. Sama juga yang ni kita boleh cari masa jadual nilai tu kan. Jadual nilai lagi banyak. Kalau yang ni sekali je kita boleh guna. Kalau jadual nilai tu kita tekan calculation lagi. Kita boleh tukar nilai X dia berapa. Itu cara dia lah. Okay. Kamu boleh praktis nanti. Yang ni macam nombor 6 ni kamu kena ganti nilai. Yang ni dia bagi P ni nilai X, Y dia bagi. Jadi kalau kamu nak guna kalkulator tak boleh. Sebab bukan nilai X yang dia nak cari kan. Yang ni bagi nilai Y dia cari. Jadi kita kira macam kita buat yang tadi. Soalan muka surat 85 tu. Soalan A tu. Soalan A tu. Soalan nombor 42 tu. Okay. 42 tu. Cuba. Okay. Nombor 7. Tengok, kalau kamu tengok, ini kamu dah tahu ni graf kubik. Sebab kuasa 3 ni. Okay. Kuasa 3 ni. Jadi cari nilai N. N ni pun sama juga. Tengok, kat sini kan dia ada titik koordinat dia dah kan. Ni koordinat dia dah kan. Ini fungsi dia kan. Jadi kamu ganti lah bila X sama dengan -3. Kamu akan dapat nilai N juga. Yang macam soalan nombor 4A tadi kot. 4A. Okay. 4A kot. 4A1, 4A. 4A1. 4A1. Yang ni 4A2. Okay. Macam soalan tu cikgu tahu cara nak buat dia. Okay. Cuba buat. Boleh je cikgu terang. Tapi lagi cikgu nak terang yang lain dulu. Okay. Tengok. Yang tu bahagian A lah. Bahagian A soalan objektif lah. Okay. Soalan objektif. Kamu boleh cari. Yang ni pun sama macam soalan tu juga. Okay. Tak ada masalah apa. Okay. Kalau yang dia bagi X cari Y, kamu boleh guna calculator. Okay. Kita tengok bahagian B pula. Bahagian B masih mudah lagi. Tapi soalan dia, bentuk soalan dia beza sikit lah. Kamu kena tulis, kamu kena tanda macam tu lah. Okay. Yang kat sini bahagian B dia pun sikit je. Okay. Siapa dah cuba? Bahagian B ada. Selvon dah cuba. Bagus. Okay. Yang lain kalau belum cuba nanti kena cubalah. Kita tengok jawapan 9A dulu. 9A diberi fungsi dia. Ini fungsi yang dia bagi. Y sama dengan 3 tolak X kuasa 2 tambah 2X. Kalau kamu tengok sini, kamu patut tahu dia ini adalah kuadratik lah. Fungsi kuadratik lah. Okay. Cuma kalau kamu lebih detail lagi, kamu patut tahu. Sama ada dia bentuk U ataupun bentuk N. Cara dia dengan tengok depan ni negatif ni. Kalau negatif ni rasanya dia bentuk N lah. Tapi tak apalah. Okay. Kalau depan X kuasa tu positif, dia bentuk U. Okay. Sebab tu lain kali yang boleh buat. Isi kotak dengan jawapan yang betul. Pemboleh ubah bersandar adalah nilai apa? Dia tanya. Maksudnya nilai X ke Y? Yang mana bersandar? Y. Yang mana tak bersandar? Siapa cakap ni? Dengar macam betul ya jawapan dia. Akil cakap. Y. Selvon cakap. Betul. Yang bersandar ni maksudnya nilai dia bergantung. Y lah kan? Y ni bergantung pada X. Kalau X1, Y lain. Kalau X2, Y ni. Okay. Selalunya yang di depan ni ataupun perkara rumus yang kita belajar tajuk rumus dulu. Dia adalah pemboleh ubah yang bersandar. Maksudnya dia bergantung pada nilai X. Kalau X1, Y lain. Kalau X2, Y lain. Macam itulah. Maksudnya bersandar ni kamu tahu kan. Maksudnya dia bergantung pada orang lain lah. Okay. Jadi kalau yang tak bersandar, X lah. Okay. Betul. Betul lah. Okay. Sebab dia ada dua pemboleh ubah ya. Okay. Jangan berubah PQ pula mana ada kan.
Okay, yang kedua, B ni. Tandakan right bagi fungsi dan pangkah bagi bukan fungsi. Sekarang ni fungsi dia bagi dalam bentuk pasangan tertib lah. Jadi kalau kamu tengok, yang depan dalam salah tengah, kamu tengok yang belakang ni. Dinilai yang kedua ni, negatif 3, 1, 3, 7. Semua tak sama kan. Maksudnya bagi ni 0, 2 ni pun tak sama, semua tak sama. Jadi yang ni kalau kamu tengok hubungan dia 1, 1. Jadi yang ni fungsi ya. Tapi kalau kamu tengok yang ni 6, negatif 6, 4, negatif 4. Yang ni pun fungsi juga. Betul tak? Yang kedua pun fungsi juga. Baik. Oh, ini tak boleh. Yang ni kita tengok depan ni. Tengok 36, 36. 36 ni input dia, domain dia ada 2 julat. Maksudnya bila, kalau kadang-kadang ada setengah yang senang kita tengok guna pasangan tertib. Ada setengah senang kita tengok rajah anak panah ni kan. Yang ni kan, kalau 36, dia ada 2. Satu 6 pun boleh, satu negatif 6 pun boleh. Jadi kalau macam ni, cikgu dah cakap ini kan, ini julat ataupun kodomen ni, ini macam domain ataupun input dia, ini hubungan dia bukan satu kepada banyak ni kan. Jadi sini banyak dia bukan fungsi dah, Okay. Maksudnya di sini dia tak, yang penting sini tak boleh ada dua kali. Dia kena sekali ya. Tengok graf tadi ya kan, itu. Fungsi ni dia nak yang sebelah sini satu je. Satu saja. Satu. Kalau macam ni pun boleh juga. Banyak pada satu kan. Ini mai sini pun boleh juga. Tapi semua satu. Faham tak? Kamu tengok pelan-pelan dah. Okay. Sebab fungsi ni kita boleh lukis dengan pasangan tertib, graf, rajah anak panah. Lagi ada apa lagi? Boleh guna apa lagi? Juga ada 4-5 jenis ke? Tu apa? Graf titik pun boleh juga kan? Graf, pasangan tertib, rajah anak panah, jadual pun boleh juga. Jadual. Okay. Okay, nombor 10. Oh, kita apa? Kita cuba nombor 10. Oh, lepas tu nombor 11 FC ya. Okay. Nombor 10 boleh lah. Cuba siap. Ada menunjukkan nombor 1, 13, 13. Okey, yang ni dia nak bagi, kita nak tutup, dia suruh yang ni macam sebab tu bahagian B ni soalan lebih kurang je. Dia kata fungsi ni kalau kamu tengok ni fungsi apa? Jenis apa ni? 2 tolak 3x, x kuasa 1. Jadi linear kan, fungsi linear. Kalau fungsi linear, dia 1, 1 hubungan dia. Okey. 1, 1. Jadi sebenarnya boleh guna macam-macam cara pun. Kamu ganti je. Bila x 1, y sama dengan berapa? Macam ni kat sini, koordinat dia ni. Bila x sama dengan 1, y sama dengan 2 tolak 3 kali 1 lah. 2 tolak 3 jadi negatif 1 lah. 1. Jadi yang ni dah tulis dah. Nah. Yang ni. Lepas tu. Kalau x 5 pula. Bila x 5. Y sama dengan 2 tolak 3 kali 5. 15 tolak 2 jadi negatif 13 lah. Boleh tak? Ya. Ataupun kalau nak guna kalkulator macam tadi pun boleh juga macam tadi kan. Kan kalkulator ni kan. Masukkan persamaan dia. 2 tolak 3. Mana kalkulator tak on. 2 tolak 3 alpha x calculation. Tengok x 1 sini. 1 y negatif 1. Tekan calculation lagi x
Berapa ni pula? X 5. Y negatif 13. Siap lah. Kira pun boleh. Guna ni pun boleh. Nak tulis ini pun boleh. Nak kira sendiri pun boleh. Okay. Okay, next. Tengok. Ada lagi lah korang tu. B. Yang ni dia suruh padankan. Padankan nilai-nilai pembuli ubah X dan Y bagi fungsi yang ni. Ini pun sama je. Sebenarnya kamu boleh kira je. Kamu kira bila X sama dengan negatif 3, dapat berapa. Bila X negatif 1, dapat berapa. Boleh guna kalkulator tadi ataupun nak kira sendiri pun boleh kan. Kalau boleh kira kat sini pun boleh. Kalau nak guna kalkulator pun boleh. Jadi cikgu tinggal ni satu untuk kamu cuba lah. Guna kalkulator pun boleh. Lepas tu sambung je. Jangan sambung semua. Kalau sambung semua dia bukan fungsi lah. Kan? Dia mesti negatif 3 ni ada satu nilai kot. Ataupun dua nilai sebab dia apa? Ni fungsi kuadratik. Tapi rasa cikgu satu nilai lah. Okay. Okey, bahagian C kamu faham kan? Bahagian C dia selalu akan ni tengok ni yang pertama ni dia cerita tentang tajuk fungsi lah. Okey. Kita cuba dua kot. Lagi cikgu nak cuba yang lukis graf tu mana? Okey, lukis graf yang belakang tu boleh tak? Cikgu nak cuba yang kebatnya yang lukis graf tu lah. Yang kebatnya. Sekarang kita tengok yang sebelah A ni. Yang ni macam ulang kaji balik tajuk standard kandungan yang pertama tu fungsi lah. Ni set S, set A, ni raja anak panah. Domain. Okey, bila dia bagi tahu no domain, apa dia jawapan dia? Kau type jawapan apa? Domain apa? Domain ni kat mana? Yang depan kan yang belakang? R ke S? Domain R, okey, domain R. Domain semua yang dia guna ni lah, negatif 8, negatif 7, 7, 8. Jadi biasanya kita tulis dalam bentuk graf, dalam bentuk set lah. Negatif 8, negatif 7, 7, 8. Ini adalah domain lah. Sebelah sini domain. Domain. Okay. Kodomain. Kodomain dua ni aja lah. Kodomain. Kodomain sebelah sana. 49, 64. Ini panggil kodomain. Kalau dia kata julat, tapi yang ni tengok dia guna dua-dua dia kan. Ada setengah kalau dia tak guna pun kita panggil dia kodomain juga. Tapi kalau julat yang guna saja. Bagus hasil pun dah jawab sana. Okay. Jadi sekarang ni dia suruh kamu tulis dalam bentuk pasangan tertib. Yang ni raja anak panah. Jadi bila dia suruh tulis pasangan tertib, tulis balik negatif 8 akan pergi pada pasangan tertib ni macam koordinat. Negatif 8, 1 pergi ke 64. Lepas tu koma, satu lagi. Negatif 7, dia pergi ke 49. Lepas tu, ada lagi semua tulis lagi. 7 pergi ke 49. Satu lagi, 8 pergi 64. Agak-agak kamu fungsi apa ni yang dapat macam ni? Negatif 8 dapat 4, 8 dapat 4, fungsi kuasa 2 kan, kuasa 2 kan. Tak, negatif 8 kuasa 2, 64, 8 kuasa 2 pun 64 juga. Okay. B lain pula lah. Okay. B soalan yang lain yang berkaitan tentang tu juga. Yang ni dia dah bab graf fungsi dia. Yang ni yang macam kita kira tadi kot kalau suruh cari ni. Okay. Cari nilai PQ ni. Kamu tengok balik soalan yang cikgu kira tadi dekat 4B tu. 4B. Soalan 4B tu. 4B lah. Okay. Macam mana nak cari nilai P dengan Q ni. Kamu kena faktorkan yang ni kan. Ingat ya? Okay. Nanti cuba tengok. Okay. Sama macam soalan 4B ya. Okay. Cuma soalan 4B tu dia bentuk U sekarang ni bentuk N. Okay.
Okey, kalau yang soalan C ni, tengok soalan C ni lebih panjang lah. Okey, tengok soalan nombor 1 ya kan, nombor 11 kan, ada A, ada B, ada C. Kalau soalan kata suruh lengkapkan jadual, boleh guna kalkulator ni ya. Tengok satu nilai lagi yang tak ada kan ni. Boleh kira pun boleh ataupun nak guna kalkulator boleh nak cari nilai ni. Bila dia kata lengkapkan jadual ni maksudnya kita kena lengkapkan jadual nilai yang dia bagi ni lah. Bila X sama dengan 4, Y, A sama dengan berapa lah. Sama ada kamu nak kira pun boleh. X 4 kita tulis siap. 4 kuasa 2 tambah 4 kali 4 tambah 2. Yang ni bila X sama dengan 4 lah. Okey. 16, 2, 34 lah. Okey tak? 16, 32, 34. Jadi kamu dapat jawapan ni 34. Itu je lah dapat satu markah ni. Ni 2 markah. Okey. Bagus saya pun dah dapat. Lepas tu barulah kita plot graf kan. Jadi sebelum nak plot graf kena buat apa? Kita kena tengok skala dia. Okey, walau jadual nilai dah ada kan. Jadual nilai dah ada. Tengok range dia. Kita tahu X tu dari 0 sampai 5. A pun daripada 2 sampai 47. Maksudnya tujuan kita tengok X ni daripada sampai 5. Ini sifar. A pula paling besar dia 47. Paling kecil dia 2. Okey, maksudnya kita hanya lukis yang sebelah positif ya nanti sebelah sini macam tu kan. Betul tak? Negatif kita tak mau lah. Kosong, kita mula dari sini 2, 3, 4, 5. Sini pun kita mula dari atas ya. Nanti cuma dia beritahu tengok skala dia pula lah, skala dia. Kalau yang ni tak apa, 2 cm 1, 1, 2, 3. Yang ni 2 cm 5, maksudnya kita mula dengan 5, 10, 15 sampai 50 lah kurang-kurangnya, betul tak? Jadi kamu lukis yang tu dulu skala ni. Sebenarnya sama macam yang graf yang kita lukis yang muka surat 84 B tu lah, 84 B tu. Okey, boleh tak? Boleh lukis graf tak? Boleh kan? Kamu cuba nak. Yang lain tak apa-apa, dia tak ada apa, ni lukis graf je, kemahiran lukis graf lah. Okey. Kamu ambil dari ujung ni pun boleh ni, dari sini. Yang ni ujung sini pun boleh. Okey. Ujung tak tepat lah ni sini. Sini kosong, sini 1, 2, 3, 4, 5. Nak dalam lagi pun boleh. Yang ni 5, 10, 15 macam tu lah. Lepas tu baru tanda titik dia. Cubalah ada. Cikgu nak pergi ke soalan yang ni, kebatnya ni, satu ni. Yang ni pun tak apa, kamu cuba dulu. Kalau ada siapa dah cuba tapi tak boleh buat, ada? Ada yang dah cuba tapi dia tak boleh jawab. Cikgu nak bincang soalan tu. Kalau kamu belum cuba, kamu tak apa, nanti kamu bincang. Oh, Selvam. Okey, nombor apa Selvam? Nombor apa? Nombor apa? Kita bincang kat sini sama-sama lah. Supaya kawan kamu dapat, kamu pun dapat, semua orang dapat. 1C. Ya? 1C. 1C. Oh, yang tu lah. Oh, yang ni ya. Cabaran tim PISA nombor 1C ya. Okey. Jadi soalan ini ni tengok, bila tim PISA ni kamu tahu kan soalan ni dia macam nak uji kemahiran berfikir kamu sedikit lah, okey. Sebab tu kadang-kadang soalan dia di luar kotak sedikit lah, di luar sikit lah, dia lebih sikit lah, okey. Kalau kamu pada tahu ngam-ngam dia susah sikit lah, dia kita kena tahu luar sikit pada tajuk yang kita belajar untuk form 1 ni, barulah senang kamu nak jawab. Cuma kita tahu kan bila kita cakap tentang fungsi, dia ada dua jenis. Satu fungsi 1 kepada 1, satu lagi banyak kepada 1. Okey, kamu kena tahu. Satu yang 1 kepada 1, satu lagi banyak kepada 1. Okey. Jadi dia tanya yang mana A ni kamu kena tahu dulu kalau A ni dia bentuk macam ni, kamu tengok X kuasa 1 ini adalah fungsi linear lah kalau kamu tulis macam tu kan. Fungsi linear, okey. Saya pilih graf warna lain sikit baru nampak okey.
Sebab yang tajuk bila tim pisah ni, dia ingat kamu macam di luar kotak sikit lah. Okay? Tapi sebenarnya apa yang kita belajar dia? Okay, kita tahu graf dia, fungsi dia linear. Ini Y, ini X. Linear. Kalau linear tengok, bagi setiap nilai X, ada satu nilai. Tak nak pula ni. Bagi setiap nilai X, hanya ada satu nilai Y lah kan. Ada satu nilai Y lah kan. Jadi yang kalau linear kamu ingat dia mesti 1 kepada 1. Yang ni 1 kepada 1 fungsi dia. X kosong, Y kosong. X1, Y1. X2, Y2. Itu. Okay. Maksudnya yang tu hubungan dia kita panggil 1, 1. Okay, kalau yang kuasa 2 ni, okay, kalau macam ni, kamu tahu ni bentuk dia kuadratik. Kuadratik. Okay, kalau depan ni positif, maksudnya kamu akan dapat bentuk dia. Bentuk dia gini. Okay, kamu tahu ini. Tak tepat apa. Ini panggil bentuk kuadratik lah kan. Kuadratik maksudnya dia kalau X sama dengan, tengok, bagi kalau nilai X sama dengan Y3. Contohlah dia ambil ini Y5 tadi ni. Bila kamu buat garis ni, maksudnya ada dua nilai X yang Y nilai dia 5, faham tak? Kat sini, tengok, kat sini Y5 kan, Y5 kan macam ni. Y dia 5, Y dia 5. Tapi nilai X dia, satu ni negatif, satu ni positif. Maksudnya nilai X tu ada 2. Satu boleh jadi agak-agak ya. Okay, 3, sini negatif 3. Faham tak? Jadi, ini fungsi dia, kita kata banyak kepada 1. Negatif 3 pun dapat 5, 3 pun dapat 5. Yang ni kita panggil fungsi banyak kepada 1. Memang kalau kamu nampak ni tak lukis. Kalau kamu lukis anak panah ni, tengok kan banyak ni. Dia negatif 3, 3. Domain dia 5 kan. Maksudnya negatif 3 pun dapat 5, 3 pun dapat 5. Yang ni dia banyak kepada 1. Kalau yang ni kita lukis graf dalam bentuk ni, dia setiap dia 1, 1 je. Dia tak ada yang pergi banyak kepada 1. Okay. Dia nak tahu yang tu je lah. Okay. Kalau yang ni pula fungsi kubik ni, yang ni bentuk dia macam F sengit sikit kan. F, kamu lukis lah bentuk tu. Okay, untuk F, okay. Dia macam melengkung tu. Jadi kalau kamu tengok dia bagi setiap nilai X hanya ada satu nilai Y kan. Dia tak ada dua, tak macam graf apa kuadratik ni. Jadi yang ni pun 1 kepada 1 juga. Okay. Hubungan dia 1 kepada 1 juga. Fungsi yang 1 kepada 1 lah. Okay. Cara kita nak tahu dia, kita kena tengok dia punya fungsi yang dia bagi. Ini kubik. Dan kita tengok graf dia. Daripada sini kita tahu satu nilai X, bagi satu nilai X hanya ada satu nilai Y saja. Yang tu dah dia nak tahu, sebab tu cikgu kata macam soalan tim pisah ni, dia macam pengetahuan kamu kena faham luas sikit, ada KBTK sikit lah. Tapi ya, semua ni kita dah belajar kan. Fungsi hanya ada 2 jenis saja. Okay. Satu lagi banyak pada 1. Okay. Okay, boleh? Okay, yang 2 ni dia nak suruh kamu kira, tengok sama ada titik ni terletak pada garis lurus ni ya. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita ganti saja. Contoh dia buat lah. Okay. Cikgu buat yang C nya, kita tahu jawapan dia lain. Okay. Bila kamu ganti ni, tengok C ni, kita tahu persamaan yang dia bagi Y18 tolak 2X. Titik yang dia bagi 76. Jadi kamu kena tahu lah 7 ni nilai X. Bila X sama 7, Y sama 6 kan. Jadi cuba ganti tengok. Bila X sama dengan 7, Y
sama dengan 18 tolak 2 kali 7 sama dengan 18 tolak 14. Kamu akan dapat 4. Jadi tak sama dengan 6 yang dia bagi ni. Kan Y tadi dia bagi 6 ni kan. Kita dapat 4 kan. Kalau Y 7 patutnya 4. Dia 6. Jadi garis ini tak melalui titik ni lah. Boleh faham? Kalau kamu ganti dia dapat pula. Okey, contoh yang ni. A-nya titik dia 0,18 kan. Jadi bila X sama dengan sifar, Y sama dengan 18 tolak 2 kali sifar. 18 tolak sifar nombor 18 sama dengan dia bagi. Jadi titik titik ni terletak pada garis tu lah. Tak apa. Okey. Tak apa dah boleh lihat. Okey. Yang penting faham. Okey. Boleh? Ganti tengok. Kalau maksudnya bila kamu letakkan nilai X, nilai Y tu kamu dapat kalau dia sama dengan nilai yang dia bagi tu, maksudnya dia titik tu terletak pada garis tu lah. Sebab ni garis linear je kan. Okey, ada apa-apa lagi tak? Nak tanya. Sebab dah sampai masa dah, mungkin ada setengah orang masuk awal tadi dia nak minum ke apa ke. Nak makan tengah hari ke. Ada siapa yang baru masuk ke? Tak nak ke. No? Yang tadi ya, Syasa dengan Saza. Oh, Kasrina masuk ke. Kasrina. Akil. Kasrina dengan Akil. Okey, ada soalan nak tanya? Aziz, ada apa nak tanya? Kalau tak ada, kamu cubalah. Okay? Kamu cuba soalan ni. Kalau yang soalan kebat yang cikgu nak cuba yang belakang tadi ni pun sama juga. First kali, macam mana nak jawab soalan nombor 2 ni? Kita nak lukis graf ni kan. Kita kena cari nilai ni dulu, betul tak? Cari nilai ni ada dua cara. Kira pun boleh. Nak guna kalkulator pun boleh. Okay, masuk persamaan ini. Bila dah dapat ni, then lukis graf. Okay, Cuba lukis graf tu sebab dia besar sikit. Kalau kamu rajin, boleh buat lukis. Okay. Graf ni kalau kita kena rajin sikit lukis, baru kita boleh dapat dia kemahiran dia tu. Nah. Jadi kalau tak ada apa, cikgu rasa sampai setakat ni lah. Nanti kita jumpa lagi. Okay. Terima kasih semua. Siapa ada soalan boleh tunggu. Siapa ada nak tanya apa pun boleh tunggu. Okay. Kalau tak ada apa, kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua. Minggu depan kita pergi tajuk. Okay. Terima kasih Bu Hanif. Minggu depan kita pergi tajuk baru lah. Okay. Terima kasih semua. Orang Gmail ada apa nak tanya? Oh, tak ada. Semua habis. Okay, cikgu stop recording. Ada siapa nak tanya?